Mari beranang ke batang kali, singgah ulu yang membeli pisang. Irama joget menawan hati, kita menari berpasang-pasang, melawati namanya bukit. Assalamualaikum, selamat pagi buat semua penonton Facebook di seluruh Malaysia. Okey, selamat sekali lagi bersama dengan saya Pak Wan dalam segmen Tazkirah MMCP. Alright, untuk pagi ini kita bersiaran langsung di Rumah Selangor, di salah satu rumah yang ada di dalam mini Malaysia. Kita ada 13 buah negeri di dalam mini Malaysia, dan ini adalah salah satu rumah yang nombor 5 daripada 13 buah negeri yang kita ada dekat sini. Right, sebelum kita mulakan tazkirah kita pagi ini, saya minta anda untuk sama-sama share Facebook anda di Facebook masing-masing, dan like dan komen dalam Facebook daripada anda lah. Right, sebelum saya teruskan lagi, saya nak bacalah sedikit orang kata biodata, okay, ustaz yang kita jemput untuk pagi ini. Alright, merupakan seorang penceramah bebas, penceramah dan mutawif ibadah haji dan umrah, serta pesara peguam syari'i negeri Melaka. Beliau pernah juga menyampaikan ceramah melalui live di Facebook dan di akaun YouTube beliau. Saya pun baru tahu hari ini yang ustaz ni ada akaun YouTube ustaz ni sendiri. Jadi bersama dengan kita pagi ni iaitu Ustaz Haji Cik Zamzam bin Cik Man. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Okey, untuk maklumat anda, right, tajuk kita untuk pagi ni, tazkirah kita pagi ni, iaitu kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia. Jadi untuk anda untuk share bersama-sama dengan kami, jadi jangan lepaskan peluang ni. Jadi bersama-sama menonton live Facebook Mini Malaysia untuk kita bersama-sama mendengar dan perbincangkan topik kita, kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia. Okey, baik Ustaz, boleh Ustaz teruskan berkongsi dengan kita pagi ni lah. Apa yang dimaksudkan dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Wan kita selaku pengacara pada pagi ini untuk program tazkirah di Mini Malaysia. Alhamdulillah, dapat kita bersama-sama berkongsi ilmu pada pagi Jumaat yang barakah ini. Para penonton dan semua pendengar pada pagi ini, alhamdulillah, pada pagi ini kita akan membincangkan satu tajuk, iaitu apakah kelemahan-kelemahan yang ada pada diri manusia. Begini Pak Wan, kalau kita melihat dalam Al-Quran, kita akan jumpa banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala menceritakan tentang kelemahan-kelemahan yang ada pada diri manusia ni. Sebelum saya nak menguraikan apakah kelemahan-kelemahan yang ada pada diri manusia, tetapi Allah SWT telah memuji makhluk yang bernama insan ini. Dalam ribuan makhluk yang ada di muka bumi ni Pak Wan, makanya insan atau manusia itu dikatakan makhluk yang paling baik. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman, saya kira ayat yang ataupun surah At-Tin yang kita selalu baca, ya, Pak Wan juga hafal insya-Allah, dan semua penonton saya kira hafal ayat tersebut, di mana Allah SWT berfirman, Allah puji manusia ni, kata Allah, dan Allah Ta'ala bersumpah sebanyak 4 kali, ya, Wat-Tin, Waz-Zaitun, Wa-Turi Sinin, wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala mengatakan demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Sinain, dan demi negeri Mekah yang aman, ni kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami jadikan manusia itu sebagai sebaik-baik kejadian. Jadi Pak Wan, kalau kita melihat, kata para ulama, di atas muka bumi ni, kata para ulama, ada banyak ribuan, bukan jutaan makhluk-makhluk yang Allah cipta. Tapi kitalah makhluk insan ataupun manusia yang Allah kata kita adalah manusia yang ciptaan Allah yang paling baik, yang dipanggil asyraful makhlukat. Ya, asyraful makhlukat maknanya ciptaan Allah yang paling baik. Maka namanya manusia. Allah Ta'ala mengiktiraf kita sebagai kejadian yang paling baik, Masya Allah. Masya Allah. Jadi Pak Wan, kalau kita melihat, ya, kejadian manusia ni
kalau saya cuba nak uraikan sikit tentang manusia ni, manusia ni diambil daripada kalimah insan, daripada perkataan ataupun kalimat nasia. Nasia itu maknanya kalau kita belajar dalam bahasa Arab dipanggil fi'lul madi. Nasia maknanya telah lupa. Jadi kita semua manusia ni pelupa belaka. Sebab tu kata Ali bin Abi Talib, an-nasu niyamun falamma matu intabau. Manusia ni kata Ali bin Abi Talib sifat dia alpa. Dia lupa, dia alpa, dia lalai, dia tak ingat ataupun dia tidur ya. Maka kata Ali bin Abi Talib, falamma matu intabau, bila mereka mati barulah mereka akan terjaga. Jadi masya-Allah Pak Wan, kalau kita melihat akan manusia ni, walaupun Allah Taala mengatakan kita ni insan ataupun manusia makhluk yang paling baik, tapi kita banyak kelemahan. Ya, betul. Banyak kelemahan Pak Wan. Baik Pak Wan, sebelum saya nak teruskan, saya nak bincang apakah kelemahan-kelemahan yang Allah sebut dalam Al-Quran kepada kita insan manusia ni. Saya nak menerangkan tentang manusia ni sebenar-benar ni, kata Imam Al-Qurtubi. Insan ni Pak Wan, kata Imam Al-Qurtubi, manusia ni ada dia kata ada 3 kumpulan ataupun 3 kategori lah. Ya. Yang pertama kata Imam Al-Qurtubi namanya orang yang al-abrar, ya, abrar. Yang kedua namanya orang yang mukhalitin. Yang ketiga orang yang fujar. Tigalah kata Imam Al-Qurtubi. Pertama orang yang abrar, kedua orang yang mukhalitin, yang ketiga orang yang fujar. Baik, siapakah orang yang dikatakan orang yang abrar itu? Ya, orang abrar, kalau kita merujuk dalam firman Allah SWT, Allah beritahu innal abrar lafi naim. Orang yang abrar itu orang yang kata Allah tempat duduk mereka dalam syurga Jannatun Naim yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Orang abrar ni kata Imam Al-Qurtubi, orang yang dikatakan dia ni sifat dia atau ciri-ciri dia, orang abrar orang yang soleh. Dia orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang sentiasa taat kepada perintah-perintah Allah SWT ya. Orang abrar ni kata para ulama, kata Imam Al-Qurtubi, dia buat semua perkara yang baik-baik. Semua perkara yang Allah Ta'ala fardukan maka mereka akan lakukan. Allah Ta'ala perintah dia semayang, dia semayang. Allah Ta'ala perintah dia berpuasa, dia berpuasa. Allah Ta'ala perintah dia bayar zakat, maka dia bayar zakat. Dia tak pernah jadi orang yang ingkar. Dia tak pernah buat maksiat, maknanya dia tak buat kemungkaran. Dia tak langgar hukum Tuhan. Dia tak dia tak berzina, dia tak berjudi, dia tak makan harta riba ya. Dia tak makan harta batil, dia tak mumpat orang. Maknanya orang abar ni orang yang baik, dia orang yang soleh. Dia sentiasa taat perintah Allah. Di samping itu kata para ulama Pak Wan, orang abrar ni sifat mereka ialah di samping dia melakukan perkara yang Allah Ta'ala fardukan, dia juga menambah lagi yang sunat-sunat. Ya, okay. Contohnya Pak Wan gini, dia dah semayang fardu, dia tambah lagi semayang sunat. Dia dah puasa fardu, dia tambah lagi puasa sunat. Dia dah bayar zakat, duit ada lebih lagi melimpah ruah. Makanya dia keluar lagi sedekah, masya-Allah. Dia dah pergi haji dah. Dah pergi haji Pak Wan. Kemudian tu dia ada lagi kelebihan. Dia pergi buat umrah sunat. Ya. Dan dia ada satu orang isteri, ada lagi kelebihan. Ya, tambah lagi seorang Pak Wan. Ini saya kira idaman pada semua orang lelaki-lelaki lah kalau ada kemampuan, ya. Jadi Pak Wan, orang yang kata Imam Al-Qurtubi, orang abrar ni sifat mereka ialah dia ni sentiasa buat kebaikan. Dia buat yang fardu-fardu, apa yang Allah Ta'ala perintahkan, maka itulah yang dia buat. Kemudian dia tambah lagi perkara-perkara yang sunat. Mereka tidak buat perkara-perkara yang makruh. Jangan kata tak buat yang haram, yang makruh pun mereka tak buat. Ya, contohnya dia tak makan harta yang batil ya. Benda tu semua haram belaka. Harta yang syubhat pun dia tak makan, dia tak ambil. Pasal dia bimbang takut dia terjebak kepada perkara yang haram. Ini sifat-sifat orang yang pertama Pak Wan yang dipanggil orang yang abrar. Orang yang soleh, orang yang sentiasa melakukan perkara yang baik. Baik. Kemudian yang kedua, siapa pula orang yang mukhalitin ni Pak Wan? Orang yang mukhalitin, ya, pendengar-pendengar semua, penonton pada pagi ni insya-Allah, saya nak terangkan kategori orang yang kedua yang mukhalitin, kata Imam Al-Qurtubi lah, orang ni dia mencampur adukkan. Dia mencampur adukkan antara perkara yang baik dengan perkara yang jahat. Maknanya Pak Wan, dia yang baik pun dia buat, yang jahat juga dia buat. Semayang kuat, tengok wayang pun kuat juga. Baca Quran kuat, mengumpat boleh tahan. Berzikir, masya-Allah, pagi petang berzikir, ngantar orang pun boleh tahan juga. Ya, maknanya orang yang mukhaliti ni, kata Imam Al-Qurtubi, dia ni orang yang mencampur adukkan.
Di antara perkara yang baik dengan perkara yang jahat. Kadang-kadang di Pak Wan, orang mukhalitin ialah dia perkara yang makruh, perkara haram dia tak buat. Tapi yang makruh dia buat. Contohnya dia kata, Ustaz, saya ni saya tak isap pun, tak isap dadah, ya. Tapi rokok saya isap. Kan, saya tak isap dadah tapi rokok saya isap. Sebab kita di negara kita ramai mengatakan yang rokok tu adalah makruh. Ya, berbeza dengan pandangan atau negara Arab, mereka kata rokok tu adalah haram. Tapi saya nak beritahu orang yang mukhalitin ni, mereka ni iaitu orang yang dua-dua je buat, Pak Wan. Perkara yang baik pun dia buat, perkara yang jahat pun dia buat. Ya, makna dia mencampur adukkan. Dia pergi haji, pergi umrah, pada masa yang sama judi main juga. Ramai juga. Masya Allah, ya. Dia pergi haji, pergi umrah, tapi pada masa sama rasuah pun ambil juga. Maknanya orang ni dia campur aduk. Kadang-kadang baca Quran siang malam tapi mengumpat pun kuat juga, Pak Wan. Ya, ngata orang pun boleh tahan juga. Ini yang dinamakan al-mukhalitin, kata Imam Al-Qurtubi, orang yang duduk di tengah-tengah ni. Baik, itu yang kedua lah, Pak Wan. Okey, yang ketiga. Siapa yang ketiga ni? Yang ketiga lah orang yang dikatakan orang yang fujar. Al-fujar. Quran kata, wa innal fujar lafi jahim. Dan ada pun orang yang pujar itu, ya orang yang jahat atau orang yang suka buat benda yang dosa ni, tempat duduk itu dalam neraka jahat. Neraka jahat, na'udzubillah. Baik, orang yang pujar ni, Pak Wan, dia apa yang Allah Ta'ala pardukan semua dia tak buat. Tapi dia buat semua perkara yang haram. Ya, contohnya Allah Ta'ala pardukan suruh dia semayang, maknanya dia tak semayang. Allah Ta'ala suruh bernikah, dia pergi berzina, dia pergi berkhalwat. Allah Ta'ala suruh dia bayar zakat, keluar zakat, dia pergi makan harta batil, dia makan riba, makan harta judi, makan harta yang haram, contoh harta rasuah. Ya, maknanya orang yang pujar ni, Pak Wan, dia tak buat semua perkara-perkara yang disuruh Allah, tapi dia buat semua benda-benda yang haram. Yang makruh pun dia buat, yang haram pun dia buat juga. Jadi Pak Wan, masya-Allah, ya. Sebab tu kalau kita melihat, ya, tiga kumpulan manusia ni, saya tanya pada diri saya, Pak Wan juga kemungkinan tanya pada Pak Wan, dan semua penonton-penonton pendengar pada pagi Jumaat yang berkah ni, kita tanya diri kita masing-masing. Agak-agak kita ni masuk dalam kumpulan yang mana? Kumpulan yang mana? Sama ada kita ni, Pak Wan, masuk kategori orang yang al-abrar, ya, ataupun orang yang mukhalitin, ataupun orang yang fujar. Tapi pada saya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, moga-moga kita ni termasuklah, Pak Wan, dalam kategori orang yang abrar. Cuma kita bimbang takut kalau kita termasuk dalam kumpulan orang yang kedua tadi tu. Namanya mukhalitin. Mencampur adukkan antara perkara yang baik dengan perkara yang jahat. Terlebih-lebih yang kita takut bimbang, Pak Wan, kalau kita ni termasuk dalam yang ketiga tadi. Betul. Yang ketiga dia siapa, Pak Wan? Orang yang pujar. Orang yang pujar ni semua buat jahat belaka. Ya, dia buat jahat, dia buat dosa, tapi yang baik dia tak buat. Ya, dia buat semua yang haram-haram, yang fardu-fardu maka dia tak buat. Inilah tiga kategori manusia kata Imam Al-Qurtubi. Pak Wan, ya. Saya cuba nak ringkaslah. Bila kita membicarakan atau kita membincangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri manusia, Pak Wan, walaupun saya kata awal tadi, kita insan ni atau manusia, Allah Ta'ala kata kita apa tadi? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan ini manusia sebagai sebaik-baik kejadian. Ya, sebab tu Allah kata apa? Summa radatna wa asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan mereka dalam keadaan yang paling bawah, paling lemah sekali. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Melainkan katalah orang yang beriman dan juga orang yang beramal soleh. Ya. Jadi Pak Wan, saya kiralah kalau kita nak bincangkan kelemahan kita semua ni, Masya Allah, banyak, Pak Wan. Banyak kelemahan kita. Walaupun kita nampak kita gagah, kita hebat, ya, kelulusan kita tinggi. Kalau yang bekerja tu grade jawatan kita tinggi, Masya Allah. Tapi sebenarnya kalau kita nak muhasabah, kita nak bincangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita cukup banyak, Pak Wan. Ya? Baik antaranya lah. Antaranya kalau kita melihat, ya, Allah SWT menyebut tentang kelemahan manusia ni, iaitu yang pertama sekali Allah Ta'ala mengatakan innal insana li rabbihi lakanut. Ya, yang pertama Allah sebut innal insana li rabbihi lakanut, kata Allah. Sekali-kali manusia ni, Pak Wan, kata Allah, perangai je, kata orang kita PA lah, atau
Tabiat. Fi'ilnya atau tabiat ni kata Allah, manusia punya pegangan ialah lakanut. Lakanut itu mana orang tu engkar. Ataupun dalam bahasa kita kampung kata degil. Degil. Degil, tak dengar cakap kan. Benda yang disuruh itu dia tak buat. Perkara yang disuruh buat maka itu yang dia buat. Maknanya dia orang yang lawan arus. Degil. Pak Wan, contoh je Pak Wan, kita je Pak Wan. Kalau contohlah kita ni, kalau kita ada anak Pak Wan, kan, kita nak suruh anak kita lelaki panjat pokok. Kan, dia panjat pokok, bapak kata turun kamu, turun mat. Tu mak apa dia kata? Nantilah ya, dia tak turun kan. Apa nak suruh dia turun? Naik lagi, naik tinggi, baru dia turun kan. Kita suruh dia turun, naik lagi tinggi. Kita kata naik lagi tinggi, panjat, dia turun. Maknanya orang yang lakanut ni Pak Wan, sifat dia lawan arus. Degil. Macam contoh anak kita kan bergilik dandut kan. Betul. Siapa Pak Wan dandut yang paling terkenal kan ni? Sekarang ni kalau dia bergilik sakan sampai 360 darjah kan. Kalau dulu kau tahu saya, itulah yang jadi Indonesia lah, Inul lah, kan? Inul. Kalau dia bergilik, mak kata berhenti kamu, berhenti, jangan gilik. Lagi dia gilik. Apa nak kata? Gilik lagi, tambah lagi, maka dia berhenti. Betul. Jadi mana sifat manusia ni, dia lakanut, dia lawan arus. Ya, macam orang perempuan Pak Wan, orang perempuan kalau mati suami kan, dia akan berkabung lama. Dia tak boleh keluar rumah sesuka hati, dia menangis, dia bengkak mata. Kadang-kadang dia pergi ziarah kubur. Orang kata sudahlah tu Kak Jah, baliklah tu ya. Suami dah meninggal tu, tak mau balik je. Cuba kata duduklah Kak Jah, balik dia. Balik dia pasal sifat manusia tu lawan arus. Quran kata lakanut. Lakanut, dia degil ataupun dia lawan arus, dia engkar Allah Taala. Yang kita suruh buat tu, itulah dia tak nak buat. Macam anak kita Pak Wan, kita dia belajar, dia tak nak belajar, dia main gadget, main handphone kan. Pasal dia lawan arus. Sebab tu saya pernah lah sekali Pak Wan, saya minta maaf lah, contoh, saya bagi contoh, mungkin contoh ni kasar lah, tapi untuk contoh kiasan lah. Kalau kita tengok binatang apa tu, khinzir. Tak boleh cakap babi ya. Cakap khinzir. Macam orang kata membabi buta, tak mau sebut membabi buta, membabi khinzir. Ya, marah babi kan. Jadi Pak Wan, kalau kita tengok khinzir atau babi ni kan, tengok apa sifat dia punya perangai, tabiat babi ni. Babi kan, kalau dia masuk dalam kandang dia kan, kita tarik ekor je, kita tolak dia tak masuk. Tapi kita tarik ekor je baru dia masuk. Itu perangai babi lah, khinzir. Kita tolak dia tak masuk, kita tarik baru dia masuk. Pasal dia degil, dia lawan arus. Jadi saya minta maaf lah kalau adalah orang yang bersifat degil-degil ni, maknanya mereka ni perangai siapa? Perangai lah macam si Polan tu, masya-Allah. Insya-Allah. Okey Ustaz, sebelum kita teruskan lagi kita punya tazkirah pagi ni, alright, kita nak rehat dulu sebentar. Selepas ni kita akan sambung untuk anda. Alright. Kita akan balik selepas ni. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا Assalamualaikum, sekali lagi anda bersama dengan saya Pak Wan dalam segmen Tazkirah MMCP. Untuk maklumat anda, pagi ni kami bersiaran langsung di Rumah Selangor, salah satu rumah yang ada di dalam Mini Malaysia ni. Dekat Mini Malaysia ni kita ada 13 buah negeri. Alright, ini adalah salah satu rumah yang kelima di dalam lingkungan 13 buah negeri di dalam Mini Malaysia ni. Jadi saya nak beritahu kat anda, alright,
kita ada buat promosi untuk anda. Alright, untuk mereka yang suka bawa family dia berenang-berenang. So selepas PKP ni boleh datang ke Malaysia. Alright, kami ada swimming pool yang mana kita punya promosi untuk dewasa berharga RM8, kanak-kanak berharga RM5. Alright, bagi untuk anda yang suka sukan lasak, yang mana dekat sini Malaysia kita ada ATV, kayak, memanah, dan yang terbaru kami ada wall climbing. Jadi untuk aktiviti-aktiviti ni semua anda perlu booking di talian telefon kami 013-313-8686 untuk booking 3 aktiviti yang kami sediakan: ATV, kayak, memanah, dan yang terbaru adalah wall climbing. Jadi baik Ustaz, kita ada beberapa soalan kat sini Ustaz. Alright, saya nak tanya, bolehkah Ustaz menceritakan dengan lebih lanjut tentang dalil Al-Quran yang ada menegaskan tentang kelemahan manusia ni Ustaz? Alhamdulillah Pak Wan, terima kasih. Penonton sekalian, Masya Allah Pak Wan, walaupun bila saya terangkan tentang kelemahan manusia, saya pun lemah juga Pak Wan. Walaupun saya duduk dekat dalam negeri Melaka yang bertuah ni dan tak jauh daripada Malaysia, tapi kelemahan saya sendiri pun tak pernah masuk ziarah dalam Malaysia. Saya kira inilah kali pertama saya masuk untuk ziarah rumah-rumah yang Masya Allah yang ada dalam Malaysia ni lah. Jadi benar pendengar sekalian, sahabat-sahabat sekalian, bila kita membincangkan tentang kelemahan manusia, seperti mana yang sejala awal tadi, Masya Allah, Allah Ta'ala terangkan banyak Pak Wan kelemahan-kelemahan kita. Antaranya tadi yang saya sebut, Allah Ta'ala kata apa? Dia kata innal insana lirabbihi lakanut. Manusia ni kata Allah, dia punya sifat atau perangai dia memang degil lah. Degil tu maknanya lawan arus. Baik, saya kadang-kadang bila saya berceramah lah Pak Wan, contohnya saya pernah lah berceramah di JPJ kan. Jadi kadang-kadang pihak JPJ tanya pada saya, Ustaz, macam mana Ustaz kita nak cuba nak mengekang, nak mengurangkan kemalangan yang banyak berlaku sekarang kan. Kita dah buat macam-macam cara lah Ustaz, dia kata. Dah buat signboard gitulah, gini, peraturan pun kemalangan banyak berlaku. Jadi saya kata, Pak Wan, ginilah Tuan, saya kata, saya cadanglah Pak Wan kepada pihak JPJ lah. Saya kata gini, cuba kita tukar kaedah kita. Tukar kaedah, contohnya macam, kalau saya kata, manusia ni perangai dia lawan arus Pak Wan. Betul. Allah kata, innal insana lirabbihi lakanut. Manusia tu perangai dia lawan arus, degil. Yang disuruh buat, itulah dia tak buat. Yang jangan buat, itulah dia buat. Itu perangai manusia Pak Wan. Betul. Jadi saya cadangkan kepada pihak JPJ lah, saya kata gini, cuba kita tukar signboard. Macam kita tengok di dekat jalan raya kan, ada signboard contoh ditulis pelan-pelan 30 km sejam saja. Kan? Bahkan diletakkan bonggol tu, kanak-kanak sekolah sudah melintas Pak Wan. Cuba saya kata tukarkan signboard, laju-laju 3000 km. Barulah manusia akan pelan. Sebab kalau suruh pelan, dia laju. Suruh laju, dia pelan. Betul Pak Wan kan? Betul. Contohlah Pak Wan, kita pergi ke highway kan, dekat highway kan ada satu signboard, awas ya, anda sedang diperhatikan. Saya kata tukarkan, awas, awak tidak diperhatikan, laju-laju 3000 km. Maka dia akan perlahankan. Pasal itulah sifat manusia, perangai manusia Pak Wan. Mana manusia tu dia punya sifat tu lawan arus. Dia degil, lawan arus. Ini yang pertama lah, yang ada pada diri manusia. Allah sebut tentang kelemahan yang ada pada manusia. Baik, itu yang pertama Pak Wan. Yang kedua Pak Wan ialah, Allah juga menerangkan tentang kelemahan manusia ni Pak Wan. Kata Allah berfirman, wa kanal insanu ajula. Adalah manusia itu, katalah perangai dia, sifat dia lah kelang kabut. Dia nak cepat. Dia nak cepat je. Kalau contohnya kalau nak makan, nak cepat. Ya, kalau nak gaji, nak cepat. Bonus, nak cepat. Dengar ceramah, nak cepat habis. Bila nak habis ustaz ni ceramah ni, bila nak habis kan, itu perangai manusia. Kalau nak tidur, nak cepat. Kalau dah kahwin, nak anak pun nak cepat juga. Pasal kita ni kata Allah, wa kanal insanu ajula. Manusia ni perangai dia, sikap dia lah nak cepat. Dia tergesa-gesa. Sebab tu Nabi kata apa? Al-ajalatu minasyaitan wa ta'ani minar rahman minallah. Nabi kata sifat tergesa-gesa itu sifat syaitan. Wa ta'ani minallah, ataupun Nabi kata orang yang tenang itu sifat Allah yang Maha Rahman. Tapi tergesa-gesa itu sifat syaitan. Semua nak cepat belaka. Tapi satu Pak Wan, dia nak lambat, mati nak lambat. Mati
Mati Tak nak lambat. Pasal Nabi kata dua penyakit umat dia ialah pertama cinta dunia, yang kedua takut Takut mati. Tak ada orang Pak Wan yang nak cepat mati. Ya, saya pun sama sangat. Pak Wan pun kalau orang tanya Pak Wan nak mati besok tak mungkin kita Pak Wan ya. Ya, betul. Jadi inilah kelemahan manusia kata Allah, wa kanal insanu ajula. Manusia ni semua tergesa-gesa belaka, kelang kabut. Ya, itu yang kedua Pak Wan. Baik. Yang ketiga Pak Wan, kalau kita merujuk juga dalam firman Allah SWT, Allah sebut apa lagi kelemahan manusia kata Allah, wa kanal insanu qatura. Manusia ni kata Allah perangai kedekut, bakhil. Kedekut, ya. Sampaikan Piramli sebut Haji bakhil. Haji kedekut. Kan kalau kita nak bagi sedekah pun Pak Wan contohnya, katalah contoh dalam poket kita ada duit kan, ada 100, ada RM50, ada RM10, ada RM5, ada RM1, ada 50 sen. Tiba-tiba datang orang minta zakah, tuan, minta zakah sikit tuan, lama tak makan ni. Agak-agak Pak Wan pula yang mana? Ambil yang mana agaknya? Ambil yang 100 ke, 50 ke, 10 ke, RM5 ke, RM1.50 sen. Kalau Pak Wan lah. Kalau saya kebiasaan yang saya buat, biasa saya akan bagi RM10 lah. Kenapa kita tak ambil 100 Pak Wan? Mungkin Masa kita tak rasakan ada. galak kan. Kadang-kadang dah tertarik 100, Allah galak pula 100 ni kan. Pasal kita ni jadi orang yang kedekut, bakhil. Allah sebut anfiku mimma razaqnakum. Anfiku mimma razaqnakum, kata Allah, nafkahkan apa yang telah kami berikan kepada kamu Pak Wan. Sebab tu kita ni Pak Wan, kalau kita bagi keluarkan zakat kan, kita bagi sedekah. Saya ingat saya tak pernah dengar orang kata, awak ni kenapa bankrupt? Ni lah Ustaz, saya bankrupt sebab banyak keluar zakat. Awak ni kenapa? Mungkin sebab banyak bagi sedekah. Tak benar berlaku Pak Wan. Bahkan orang yang selalu keluarkan zakat, cukup tahun ni dia keluar zakat, dia ada kelebihan, dia bagi lagi sedekah, rezeki dia, arti dia Allah tambah lagi. Tapi sebab kita ni kedekut, kita bakhil, kedekut kita, Masya Allah. Takut kalau beri nanti, takut arti kita habis. Tak, Allah akan tambah lagi, Masya Allah. Ini kelemahan yang ada pada manusia Pak Wan. Allah kata wa kanal insanu qatura. Dia kedekut. Yang ketiga Pak Wan. Baik, yang keempat Pak Wan, kalau kita merujuk juga dalam firman Allah SWT, apa Allah beritahu kelemahan manusia ni? Allah kata wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Jadala tu makna manusia ni perangai suka membantah. Dia suka bantah. Bantah tu makna gini, dia suka kalau orang bagi cadangan, dia bantah. Dia cuma suka nak bantah, dia cepat nak tak puas hati lah ya. Bahkan anak-anak kita pun kan dia ada sifat jadalah tu, dia membantah. Mak kata belajarlah ni, walaupun sekarang musim PKP kan, belajarlah walaupun cara online, dia bantai tidur Pak Wan pasal dia banyak alah tak apalah mak, susah lah mak nak belajar online ni mak kan, susah nak faham. Pasal tu manusia ni pengajar jadalah kata Allah, dia banyak membantah. Bahkan kita sebagai suami pun Pak Wan, kalau katalah contohkan kita sebagai suami Pak Wan, katalah kita ni nak tambah lagi satu cawangan. Agak-agak Pak Wan, siapa yang paling kuat membantah? Yang cawangan pertama lah. Ya tentulah yang pertama tu. Orang yang paling kuat membantah tu yang pertama tu Pak Wan. Kalau kita berani, takut tak berlaku perang teluk, perang sabil, silalah Pak Wan kan. Maka ni saya yakin dan pasti orang yang paling pertama membantah tak setuju ialah isteri kita. Tapi sebenar-benar ni Pak Wan, ya, saya selalu sebut, kita orang lelaki ni Pak Wan, ya, kita ada kelebihan Pak Wan. Orang lelaki ni, saya minta maaf cakap yang mendengar pada pagi ni, orang lelaki ni Pak Wan, apa kelebihan dia? Kelebihan orang lelaki Pak Wan, dia makin berusia, makin meningkat umur, makin tambah umur, saham lagi laku. Itu orang lelaki punya kelebihan. Tetapi berbeza orang perempuan. Ya, saya minta maaf semua kaum ibu yang menonton, yang mendengar pada pagi ni, orang perempuan, ya, orang perempuan dia bagus baik. Orang perempuan ni kadang dia lebih cerdik pada orang lelaki. Ya, orang perempuan banyak yang pandai-pandai Pak Wan. Di universiti siapa yang cemerlang banyak? Orang perempuan kan, pelajar perempuan. Di sekolah banyak yang cemerlang pelajar perempuan. Orang perempuan ni dia cerdik, dia bijak, tapi dia juga ada kelemahan dia. Ya, kelemahan orang perempuan ialah dia makin berumur, saham makin jatuh. Beza orang lelaki tadi Pak Wan. Orang lelaki dia makin berusia, saham lagi laku. Ya, saya rasa Pak Wan kalau dia offer tambah lagi seorang, baru saya ingat Pak Wan ni kan. Jadi Pak Wan, saya kata manusia ni, ya, kelemahan dia banyak. Dia ada kebaikan, dia ada kelemahan. Dan kita juga Pak Wan, orang lelaki Pak Wan. Orang lelaki ni saya kata dia memang banyak kelebihan. Orang lelaki akal dia panjang Pak Wan. Akal dia panjang.
Lepas tu orang perempuan macam mana pun dia kata, bang, cerai saya bang. Kalau bergaduh, cerai saya bang, cerai saya bang. Apa kelebihan orang lelaki? Dia fikir apa? Fikir panjang. Fikir panjang, Dia betul. fikir anak, fikir keluarga. Nanti kalau bercerai nak ziarah anak susah. Macam mana nak bagi nafkah kan? Kasih sayang pun susah nak pasal bila bercerai. Lepas tu orang perempuan walau macam mana pun dia minta cerai, suami fikir panjang. Pasal orang lelaki dia punya kelebihan, dia akal dia panjang. Tapi orang lelaki Pak Wan, walaupun akal panjang, tapi dia ada kelemahan je. Kelemahan orang lelaki banyak akal. Orang lelaki walaupun dia panjang akal, tapi banyak akal. Banyak akal. Sana dia kona, situ dia kona. Sana dia kona, situ dia kona. Agak siapa yang banyak kena tipu Pak Wan? Dah tentulah orang perempuan. Yeah. Pasal orang lelaki ni, dia memang akal panjang tapi banyak akal. Sebab tu orang perempuan ni kena ingat, orang perempuan ni dia bagus. Dia dulu dia tak banyak konah-konah. Tapi akal dia kurang sikit berbanding orang lelaki. Sebab tu Pak Wan hikmahnya, kenapa Allah tidak berikan kuasa talak kepada orang perempuan? Pak Wan bayangkan apa jadi Pak Wan kalau kuasa talak tu Allah beri pada orang perempuan. Habislah. Kuasa talak tu pada apa? Kita orang lelaki kan. Apa jadi kalau kuasa talak pada orang perempuan? Teruk kita Pak Wan. Hari-hari duda belaka. Kejap-kejap kena cerai. Kejap-kejap kena cerai. Pergi pas malam, tengok pembalayan, bang, cerai talak 2 ke bang? Masya Allah, mati kita Pak Wan. Ya? Hari-hari duda belaka. Ya? Awak lambat balik bang, cerai talak 3. Allahu Akbar. Sebab tu orang lelaki ni Allah bagi je kuasa talak. Allah tak bagi pada orang perempuan. Ini Pak Wan, kelemahan yang ada pada kita manusia lah. Dan di samping tu juga Pak Wan, ya, kalau kita merujuk kelemahan manusia ni Pak Wan, kata Allah apa? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Allah kata sekali-kali manusia ini dia punya perangai melampau dah, melampau batas. Apa sebab? Ar-ra'ahu istaghna, sebab dah senang, dah kaya, dah mewah. Ya, contoh gini Pak Wan, dulu kan kita kalau bekerja, saya ingat dulu kalau kita bekerja lah, kalau kita dulu kita grade kumpulan biasa, contoh sokongan biasa kan, kadang kita bawa kereta kita biasa Mazda 323, ya, orang ajak makan senang, tak ada masalah. Tapi bila naik grade sikit jadi kanan, ya, naik atas sikit takut pangkat Pak Wan, kadang bila kita dah mula tukar kereta kan, jawatan dah naik tinggi sikit, cakap pun dah berubah dah. Ya, dah lain. Lain cakap Pak Wan, kawan pun dah lain dah kan. Ya. Jadi pasal manusia ni bila dia senang maka dia melampau. Sebab tu Karun kan,
kita ada masalah teknikal sedikit. Alright. Apa pun kita akan teruskan lagi tazkirah kita pagi ni dengan tajuk kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia. Jadi Ustaz, kita sambung sekali lagi Ustaz. Kita tadi tu Ustaz. Awal ya, Masya Allah, kalau kita melihat kelemahan manusia ni memang banyaklah Pak Wan. Pada saya dan kita semua dan semualah penonton-penonton di luar sana, kita Masya Allah memang banyak kelemahan. Dan ini kita tak boleh nafikan. Antaranya Allah sebut apa kelemahan manusia Pak Wan? Manusia ni kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Innal insana lazalumun kafar. Allah sebut manusia ni kata Allah. Wa in ta'udu nikmatallah, dan jikalau kamu nak hitung nikmat-nikmat Allah, kata Allah, la tusuha. Kamu tak dapat nak hitung kata Allah. Sebab manusia ni punya pegangan kata Allah, innal insan la zalumun kafar. Mereka ni zalim dan banyak yang kufur nikmat. Kita ni Masya Allah, ni kadang kita kan Allah Ta'ala bagi nikmat banyak. Ya. Tapi kita ni kadang tak pernah syukur kepada Allah. Kita mengkufuri nikmat Allah, Masya Allah. Pak Wan, kalau saya tanya Pak Wan, dalam banyak-banyak nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita Pak Wan, agak-agak Pak Wan, apakah nikmat yang Pak Wan rasa yang simple, yang kecil, yang kita rasa kita tak boleh bayar dengan diri Pak Wan? Apa contoh? Nikmat-nikmat yang kecil, benda tu kalau tak ada Pak Wan, Masya Allah, susah kita. Dan kita tak boleh bayar dengan duit. Saya kira ada 3 nikmat Pak Wan. Agak-agak Pak Wan apa nikmat yang Pak Wan dah bulat? Kalau ikut pada saya, nikmat kasih sayang. Kasih sayang Pak Wan. Betul. Sebab kita pun betul lah. kita nak bagi kasih sayang yang betul. Dia kan kalau isteri tak sayang kita, Ya betul. ya, Kalau anak-anak tak sayang kita, anak-anak tak sayang pada diri kita, Masya Allah Pak Wan. Kan? Ya, betul. Betul baca kasih sayang tak boleh juga dengan duit. Tapi betul. Pak Wan, saya sebut ada 3 nikmat yang simple, yang kecil Pak Wan, yang saya rasa lah kalau kita tahu semua perkara ni, kita tak boleh bayar dengan duit Pak Wan. Sebab tu Allah kata innal insana la zalumun kafar. Manusia ni kata Allah perangai dia, sifat dia dah zalim dan dia kufur nikmat Pak Wan. Baik, contoh 3 itu Pak Wan. Satu nikmat makan. Nikmat makan. Pak Wan kan, kita ni kalau kita badan sihat kan, kita orang letak apa pun kita boleh makan. Tapi kalau dah badan tak sihat, dah sakit Pak Wan kan, duit banyak macam mana pun kita tak boleh makan. Tak boleh makan Pak Wan. Kita boleh beli makanan yang lazat-lazat Pak Wan. Tapi kita tak boleh beli nikmat makan. Kita tak boleh beli nikmat makanan tu. Ada orang miskin dia mudah makan. Letak masuk kan. Ada orang tak boleh makan. Oh, doktor kata tuan ni banyak penyakit ni tuan. Kencing manis, darah tinggi, kolesterol, jantung pun sikit lagi nak putus ni. Tuan kena kontrol makan. Kata orang tanya tuan doktor, apa yang saya boleh makan tuan doktor? Boleh saya makan nasi lemak? Doktor kata tak boleh. Udang galang? Tak boleh. Kambing golek? Lagi tak boleh. Roti canai? Lagi tak boleh. Kata orang kaya ni, tuan doktor, apa yang saya boleh makan? Doktor kata tuan hanya dibenarkan makan kulit roti gardenia saja. Bayangkan maknanya saya kata kita ni boleh beli makanan yang mahal lazat-lazat, tapi kita tak boleh beli selera makan. Pasal bila dah jatuh sakit, kita tak boleh makan lagi Pak Wan. Itu yang pertama Pak Wan. Baik, kedua Pak Wan, kita ni boleh hiaskan bilik tidur kita canggih-canggih dengan aircon, tilam tebal dan MC Pak Wan. Tilam apa yang paling tebal sekarang? Tilam apa gambar cap bunuh kan? Gambar cap bunuh. Tidur tenggelam kita. Dengan bilik tidur ada pewangi bunga, Masya Allah, kita boleh hias bilik tidur kita lawa-lawa Pak Wan. Tapi satu perkara kita kena ingat, kita tak boleh beli nikmat tidur mudah. Pasal ada orang yang tak boleh tidur Pak Wan. Ada orang tidur atas tikar mengkuang Pak Wan, ataupun beralaskan bantal sabuk kapur. Kami dulu masih belajar di madrasah di pondok-pondok Pak Wan. Dan cara untuk kita mudah bangun malam, guru kami ajar pun tidur dengan beralaskan sabuk kelapa kan, alaskan tikar mengkuang kan, kita mudah terjaga. Orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat tidur Pak Wan, walaupun dia miskin, dia mudah tidur. Letak saja tidur 1, 2, 3 dah jauh dah. Tak sampai Amerika dah. Tak sampai Perancis dah Pak Wan, Masya Allah kan. Tapi orang kaya-kaya dia payah tidur. Susah nak tidur. Boleh sana, boleh sini. Pasal rumah harta banyak.
Sebab tu saya kata kita boleh hiaskan bilik tidur kita canggih-canggih. Beli tilam yang mahal, tapi kita tak boleh beli nikmat tidur dengan mudah. Kerana ada orang yang tak boleh tidur, Pak Wan. Ada orang dapat nikmat tidur boleh-boleh, Pak Wan. Dia dapat nikmat tidur boleh-boleh. Kadang-kadang tengah baca surat khabar terlelap. Kadang-kadang dengar dalam toilet, Pak Wan, boleh terlelap. Kadang-kadang tengah tengok TV pun terlelap. Kadang-kadang dalam ceramah pun terlelap. Pak Wan. Pasal kita ni nikmat tidur boleh-boleh. Itu yang saya kata namanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita boleh beli atau hias bilik tidur lawa-lawa, tapi kita tak boleh beli nikmat tidur dengan mudah. Pak Wan, ketiga Pak Wan, ya, kita ni boleh hiaskan toilet kita canggih-canggih, Pak Wan, tapi kita tak boleh beli nikmat buang air kecil dengan mudah. Pasal ada orang yang tak boleh buang air kecil. Contoh siapa, Pak Wan? Orang yang kena sakit batu karang. Lelaki yang kena prostat nak buang air tak boleh, Masya Allah. Ada yang menjerit. Ada yang saya tengok berguling-guling atas tilam, tak boleh buang air kecil. Aduh, sakit, Masya Allah. Ya, kita boleh beli tilam pun ini, hiaskan toilet kita canggih-canggih belaka. Ya, tapi kita tak boleh beli nikmat kencing ataupun buang air kecil mudah. Jadi Pak Wan, tiga tu saya kira nikmat yang kecil saja. Kalau ini pun kita tak boleh bersyukur kepada Allah, itu yang Allah sebut, Pak Wan, kelemahan kita manusia. La wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Innal insana la zalumun kafar. Manusia ni kata Allah, dia ni perangai dia zalim, satu kufur nikmat. Jadi tak pernah bersyukur kepada Allah. Bahkan Allah janji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur kepada kami, kata Allah, Allah tambah lagi. Inilah saya kata kelemahan-kelemahan yang ada pada diri manusia, Pak Wan. Dan di samping itu, Pak Wan, ya, boleh saya lagi, Pak Wan? Boleh. Pak Wan, ya, manusia ni, Pak Wan, kelemahan dia. Allah sebut dalam Al-Quran, Pak Wan, kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Manusia ni, kata Allah, perangai dia diciptakan berkeluh kesah. Dia gelisah, dia cepat bersedih, kan? Apa istilah tu, dia cepat. Kalau kita jumpa sekretari, doktor akan declare awak ni kena penyakit apa? Allahumma salli ala Muhammad, penyakit kemurungan, Pak Wan. Anxiety disorder, kan? Jadi dia jiwa dia tak tenang selalu, ya. Dia gelisah, dia tak boleh nak makan, tak boleh nak tidur. Kalau kita jumpa sekretari, doktor akan rawat kita jadi orang yang penyakit kemurungan. Ya. Baik, Allah sebut dalam Quran, manusia ni punya kelemahan. Innal insana khuliqa halu'a. Perangai manusia ni dia cepat, gelisah, keluh kesah. Tapi Allah kata, idza masau syarru jazua wa idza masau khairu man'a. Bila mereka ni dapat kesusahan, maka mereka macam dia berkeluh kesah lah. Dia macam bersedih, kan, keluh kesah, kata Allah. Tapi Allah kata, idza masau khairu man'a. Kalau mereka dapat kebaikan, dapat nikmat, maka mereka berkeluh. Illal musallin, melainkan orang yang sembahyang, kata Allah. Jadi Pak Wan, manusia ni punya perangai, kita ni memang cepat gelisah, keluh kesah, tak tenteram, dia tak tenang, pantang dengar suami kita nak nikah lagi dua, kan? Mulalah kita dah stres dah. Kadang baru dengar orang cakap saja, ya. Kaum ibu saya pesan kepada kaum ibu yang semula yang menonton pada pagi ni, supaya kita ni jangan cepat jadi gabra, kelam kabut, tak tentu hara, kan? Kalau katalah ada kawan-kawan dia, aku dengar laki kau nikah lah. Tak mana tu? Tak Songkla. Dia nikah dekat Naratiwan. Songkla kat mana, Pak Wan? Thailand. Dari pengalaman, Pak Wan. Ya, macam di pengalaman, Pak Wan, kan? Bila sebut Songkla ni, Pak Wan boleh jawab tu macam Pak Wan, ya? Saya beritahu, kita kalau mendengar katalah orang kabarkan berita-berita buruk tentang suami kita, kan? Kita kan cepat terima, kan? Kelemahan manusia cepat terima. Ya, aku tak sangka rupanya Pak Wan macam tu, rupanya abang. Kita terus terima. Tak, jangan jadi macam tu. Quran ajar kita, Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Allah kata, wahai orang beriman, kalau orang-orang fasik, orang fasik apa, Pak Wan? Orang fasik apa sebab? Orang yang kalau buat dosa, dia buat munkar, dia fasik. Dia banyak langgar hukum Tuhan. Kalau orang fasik ni datang jumpa kita, bawa kabar-kabar berita dari Pak Wan, dia kata, aku dengar suami kau nikah lagi. Kita pun nak buat, Pak Wan. Apa kita nak buat? Allah kata,
Jikalau orang fasik bawa khabar berita bina baik, fatabayanu, maka kamu siasat. Siasat. Kita ni punya kelemahan, terus terima. Terima ia je. Aku tak sangka lah. Dan akhirnya kata aku, bila balik suami kita putus terkejar. Abang, betul kau nikah lagi bang? Tak. Sama kata tidak. Awak jangan bohong macam merang bang. Amai cakap ni. Sebab tu orang umpan, saya nak beritahu kalau kita dengar berita-berita demikian, nanti dulu. Quran kata siasat dulu. Siasat dulu, selidik. Tanya suami. Bang, I nak tanya lah bang. Awak cakap jujur pada kata ni bang. Awak ikhlas cakap. Betul ke awak nikah lagi bang? Betul, abang nak nikah. Abang dah ternikah katanya. Orang perempuan, kalau suami kata dia dah ternikah, apa kita nak buat? Kita dah siasat dah. Dia dah betul terang. Dia jujur cakap. Suami kita kata betul, abang dah nikah dah. Dengan siapa bang? Dengan kawan awak juga. Oh, lagi bertiga hati orang perempuan ni. Ya? Tapi dia dah siasat. Dan suami dah cakap jujur. Ya? Apa kamu ibu nak buat? Nak pegang teluk? Tak boleh. Nak lepuk suami? Tak boleh. Tak nikah lah ada depan kita dah. Cuma saya kandanglah pada orang perempuan yang mendengar pada pagi ni, ya. Di sudut undang-undang lah Pak Wan ni. Saya dulu berkhidmat dengan pihak kerajaan sebagai lama lah. Saya bertugas lama di Mahkamah Syariah, ya. Saya pernah bertugas di Jabatan Komisioner Pengawas Badan Pendakwan. Saya pernah bertugas di Jabatan Pendakwan. Dan saya Pak Wan mau ditugaskan kami Jawatan Pengawas Syariah untuk duduk di Mahkamah Syariah. Antaranya yang kaum ibu ramai tak tahu, ya. Kalau sekiranya orang lelaki ni, Pak Wan, dia kalau dia nak poligami, nak tambah lagi seorang, di segi undang-undang, dia mesti buat permohonan, Pak Wan. Dia kena pergi Mahkamah Syariah, buat permohonan untuk poligami. Mahkamah yang akan meluluskan boleh atau tak boleh, ya. Tapi kaum ibu sebesar, ya, supaya kita kena tahu ni, kalau suami kita dia nikah lagi seorang tanpa kebenaran undang-undang, maka apa yang patut dia buat? Hak dia lah. Dia boleh buat pengaduan di pejabat agama, iaitu suami dia menikah lagi seorang tanpa kebenaran. Dan suami yang bernikah tanpa kebenaran ni Pak Wan, untuk makluman semula yang mendengar pada pagi ni, kalau suami dia menikah lagi seorang tanpa kebenaran, kebenaran siapa Pak Wan? Kebenaran Mahkamah Syariah. Bila mahkamah dah bagi perintah, dia layak untuk berpoligami, baru dia boleh menikah. Tapi kalau mahkamah tak pernah bagi perintah, dia boleh berpoligami, maka isteri boleh buat pengaduan, dia boleh dituduh di atas kesalahan berpoligami tanpa kebenaran. Tanpa kebenaran. Ya. Okey. Ustaz, sebelum kita sambung lagi, kita bincang sekali, kita nak rehat sekejap. Right? Selepas ni kita akan jumpa selepas ni lagi. Macam canggung mengalir-ngalir. Nasibku ni sayang mulailah yang ayam. Dah mana ayam? Dalam langalah ayam. Ai sedap ke ayam? Mari dimakan dibaca cinta. Alah canggung, makcilah macam canggung. Canggung mengalir-ngalir. Sokok sini sayang janganlah yang malam. Mengkalah malam, Sanilah malam. ai suruh ke malam. Hendak memikat sisa melintang. Allah canggung, makcilah makcik canggung. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Alright, Assalamualaikum. Sekali lagi anda bersama dengan saya Pak Wan, alright, dalam segmen Tazkirah MMCP. Alright, untuk maklumat anda, saya nak beritahu anda dekat dalam sekarang ni kita bersiaran langsung di salah satu rumah yang ada dekat dalam Mini Malaysia ni. Alright, dekat Mini Malaysia ni kita ada 13 buah negeri, jadi ini salah satu rumah yang kelima di Mini Malaysia ni, iaitu Rumah Selangor. Okey, untuk anda dekat Mini Malaysia ni kita ada package yang menarik untuk anda. Kita ada
sewaan bilik kaca, anda boleh buat sambutan hari lahir, boleh buat makan malam atau majlis yang high tea pun boleh juga. Dan kita ada dome stay dan juga kita ada sewaan pentas. Okey, untuk anda kita ada pentas teja yang mana kita ada persembahan kebudayaan oleh artis Tari Mini Malaysia. Alright, persembahan kebudayaan setiap hari Minggu dan cuti sekolah. Waktu persembahan pukul 11 pagi, 2:30 petang dan pukul 4 petang. Okey. Jadi kita teruskan dengan kita punya tazkirah pagi ni dengan Ustaz Hazi Cik Zamzam bin Cik Man. Okey, sekali lagi. Alright, kita ada soalan Facebook Ustaz. Daripada soalannya, jika suami nak kahwin satu lagi, wajib ke minta kebenaran isteri? Wah, insya-Allah. Ada yang berminat ni. Alhamdulillah Pak Wan. Ini soalan cepuma ni Pak Wan ya. Apa soalan ni? Kalau suami dah bernikah satu lagi wajib ke minta kebenaran daripada isteri. Saya yakin ni soalan tu yang tanya dah tentulah orang perempuan lah. Oh lelaki. Masya-Allah. Baik. Saya dah sebut tadi Pak Wan, yalah kalau kita nak cerita kebenaran berpoligami ni, orang lelaki sukalah tajuk ni lah. Kan? Pak Wan pun suka ya. Orang lelaki pun suka, masya-Allah. Baik. Dulu kita selalu dengar, kalau nak nikah lagi seorang, isteri kedua, ketiga, mesti nak minta setujuan isteri, nak dapat tanda tangan. Tapi yang sebenar-benarnya untuk malam semula kepada yang bertanya, ya, kepada semua para pendengar pada pagi ni, di negeri kita ni lah, khusus di Melaka, bahkan di Malaysia, ya. Saya cerita di sudut undang-undang, ya, di sudut undang. Sebenarnya kalau kita nak bercadang, nak bernikah lagi seorang, ya, nak tambah yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Baik, kalau kita merujuk dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa, masna wa sulasa wa ruba, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah," kata Allah. Allah kata, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Kahwinlah kamu, nikahlah kamu dengan perempuan-perempuan yang baik bagi kamu, kata Allah. 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, kata Allah. Tapi Allah kata, kalaulah kamu takut, itu. Ya, ini orang lelaki banyak ayat tak boleh baca ni. Kalau kamu takut, kamu tidak dapat berlaku adil, Allah kata, fawahidah. Cukuplah seorang. Yang seorang tu pun kita bagi nafkah pun kelang kabut. Yang seorang itu pun kita tak adil kat dia. Ya? Macam mana nak tambah yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Melainkan kata para ulama, perintah boleh nikah lagi seorang itu merupakan perintah harus. Dia bukan wajib, dia bukan sunat. Kalau katalah perintah wajib, ramai lelaki-lelaki ni wajib bernikah lagi satu ni Pak Wan. Kalau tak tambah lagi seorang, dosa kita Pak Wan. Ya, ataupun dia perintah sunat. Kalau sunat tambah lagi dapat pahala. Tak, dia perintah harus. Bagi siapa kata Quran, orang yang ada kemampuan. Kalau dia tak ada kemampuan, fawahidah. Allah kata seorang je lah. Itu di segi hukum syarak, maknanya kalau dia ada kemampuan lah. Tapi saya nak terangkan, di negeri kita, bahkan di negara kita di Malaysia Pak Wan, di segi undang-undang, dalam elemen keluarga Islam di negeri Melaka Pak Wan, tahun 2002, mana-mana orang lelaki-lelaki, kalau dia nak berpoligami, dia mesti dapat kebenaran daripada siapa? Bukan isteri. Daripada kebenaran itu dia kena buat permohonan di mahkamah syariah berhampiran dengan negeri dia. Maknanya kalau dia tinggal dekat negeri Melaka, di mana tempat ni Pak Wan? Di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka. Dia kena buat permohonan, namanya permohonan berpoligami. Maka mahkamah akan bicaralah. Mahkamah akan panggil pemohon. Siapa pemohon? Suami, ya. Dan mahkamah juga akan panggil pihak kedua ni. Siapa dia? Isteri yang sedia ada. Dan juga bakal isteri. Dan juga ini bakal wali kepada bakal isteri yang kedua tu. Isteri yang pertama pun dipanggil, bakal isteri dipanggil, bakal wali pun juga dipanggil Pak Wan. Ya. Jadi mahkamah akan bicarakan sama ada orang lelaki-lelaki ni bila dia buat permohonan untuk berpoligami, sama ada dia layak ataupun tidak layak pada segi syarak atau undang-undang, walaupun katalah Pak Wan isteri dia tak benarkan. Isteri dia menjerit, berguling-guling kat pasir. Meraung, tak benarkan suami. Siap ugut lagi suami. Bang, kalau awak nikah lagi, sekerat awak malam ni bang. Suami tidur malam ikat kain ketat-ketat lagi Pak Wan. Takut kena kerat nanti. Ya. Tapi kalau mahkamah bicarakan, kalau mahkamah tengok suami tu ada kemampuan. Kemampuan di segi syarak pun dia memenuhi. Kemampuan di segi undang-undang pun dia layak. Maka mahkamah akan benarkan. Walaupun isteri tidak setuju. Sebab kebenaran itu bukan tertakluk pada isteri. Dengan kebenaran perintah mahkamah.
Sebab tu mahkamah panggil suami dan panggil isteri dan bakal isteri Bakal sekali. isteri. Tapi Pak Wan, kalaulah isteri setuju, isteri kata dia setuju suami dia bernikah lagi, ya Pak Wan, sepanjanglah saya berkhidmat di mahkamah syariah, saya berkhidmat di mahkamah lama juga Pak Wan, hampir 15 tahun Pak Wan. Oh, lama. Saya pernahlah menguruskan prosiding KK, ya, kes contohnya KK mal, termasuk kes poligami. Saya ingatlah Pak Wan, dalam banyak-banyak kes mal yang saya cuba uruskan, maknanya saya uruskan, bawa pergi mahkamah Pak Wan untuk dibicarakan. Contohnya termasuklah kes poligami Pak Wan. Saya jarang-jarang jumpa lah Pak Wan. Jarang jumpa orang perempuan bersetuju. Kebanyakannya majoriti pegang teluk. Ya, itu yang kadang dinding mahkamah kopak kan. Kursi mahkamah calar-calar. Siapa je kerja tu? Yang banyak bangkang siapa? Dah tentulah kaum ibu kita lah kan. Mana ada perempuan yang setuju. Dia kata, bang, awak nak makan madu tak apa, tapi jangan cari madu. Makan madu tu manis, tapi cari madu pahit tu. Ya, jadi Pak Wan, kalau katalah sekiranya mahkamah bicarakan dan mahkamah tengok suami tu layak berpoligami, segi kemampuan dia, segi syarat dia memenuhi, segi undang-undang pun dia layak juga, masya-Allah Pak Wan, walaupun isteri tak bersetuju, walaupun isteri menjerit, ya, mahkamah akan luluskan. Kerana mahkamah tidak terikat dengan isi punya kebenaran. Setuju atau tak setuju, maka mahkamah akan bicarakan. Jadi kepada pihak kepada pendengar yang bertanya tadi, kebenaran untuk berpoligami bukan daripada kebenaran isteri, tapi kebenaran dengan permohonan suami membuat permohonan di mahkamah syariah yang dinamakan permohonan poligami. Maka mahkamah akan bicarakan. Layak atau tak layak, maka mahkamah akan bagi perintah. Okey, so soalan yang tadi pun dah dijawab oleh Ustaz. So, apa? Anda boleh fikirkan sendiri. Alright, kita seterusnya Ustaz. Okey. Ada pepatah katakan, telajak perahu boleh ditarik, telajak kata buruk padanya. Bagaimana untuk menjaga lisan supaya tidak melukai hati orang di sekeliling kita, Ustaz? Pak Wan, bila kita ceritalah Pak Wan pasal lidah ni Pak Wan kan, saya teringatlah kata-kata orang tutur kita kan. Bak kata Pak Wan tadi, telajak perahu boleh ditarik, telajak kata buruk padahnya, ya. Kita orang kampung-kampung ni sangat suka tengok filem mersing kan. Antara yang tengok dialog yang biasa orang apa tu ialah bila dialog antara Pak Malau dengan Damak kan. Betul. Dengan Damak Pak Wan. Pak Wan sekalian, ini cerita tentang telajak perahu ni Pak Wan. Boleh ditarik, telajak kata buruk padanya. Saya selalu dengar kata orang tu lah kan. Orang yang orang yang cakap yang jenis apa, orang kata yang jenis mulut suka-suka hati cakap kan. Orang kata mulut laser kan. Mulut kita ni Pak Wan tak ada insurans. Tak ada insurans, maknanya tak ada siapa yang boleh kawal kita ni percakapan ni. Kita suka-suka hati nak cakap hal orang, nak umpat, nak maki, nak tuduh, nak aib orang cakap yang kotor-kotor. Pasal tu saya kata, mulut kita tak ada insurans. Ya. Mulut kita ni Pak Wan, lidah kita ni Pak Wan, lidah kita tak bercabang. Lidah kita tidak bertulang. Kalau lidah kita ni bercabang, kalau dia ada banyak cabang, cabang ni kita buat untuk lidah ni baca Quran. Yang ni untuk berzikir, ini untuk gunakan solat, nak cakap nak baca surah dalam Quran. Ini untuk Pak Wan. Kalau lidah kita banyak cabang, tapi lidah kita tak bercabang Pak Wan. Dan lidah kita tak ada tulang. Lidah tu lah guna untuk baca Quran. Lidah tu untuk berzikir. Lidah tu untuk ajak orang buat baik. Dan lidah yang sama juga untuk umpat orang. Untuk hina orang, maki orang, cakap yang bukan-bukan Pak Wan. Lepas tu pada saya Pak Wan, sebelum kita nak lontarkan perkataan, kita fikir dahulu. Ya, kita fikir dulu Pak Wan. Yang kita cakap tu apa kesannya? Apa kesan risiko pada diri orang yang kita sebut? Contoh kita umpat dia, kita aibkan dia, kita tuduh je kan. Apa kesan pada orang tersebut? Pasal mulut ni tak ada insurans. Sebab itulah kata para ulama, yang menyebabkan banyak orang tergelincir masuk dalam neraka bukan sebab kaki, tapi sebab lidah Pak Wan. Lidah tidak bertulang, lidah tu tidak bercabang. Telajak perahu boleh ditarik, telajak kata buruk padanya Pak Wan. Okey. Ustaz, kita ada satu lagi soalan daripada Facebook, daripada Syaroza. Ini memang cerita balik yang tadi Ustaz pasal poligami. Apakah manfaat kepada isteri pertama? Ini memang minat ni tentang poligami Ustaz. Ini soalan-soalan pagi ni semua soalan yang cepu-cepu maaf belaka je. Saya nak jawab pun kena fikir-fikir juga tu kan.
Jadi kepada pendengar semua di luar dan yang bertanya daripada Yasa Roza, ya. Betul. Apakah manfaat untuk isteri yang pertama? Baik, sebenarnya Pak Wan, bila saya kata seseorang lelaki itu kalau dia berhajat untuk nak menambah lagi cawangan, cawangan tu maknanya dia nak berpoligami, iaitu permohonan tu mesti dibuat di mana? Di mahkamah Mahkamah syariah. Dia kena buat permohonan, maka mahkamah akan bicarakan, ya, sama ada layak atau tak layak. Selepas mahkamah dah bicarakan dengan keterangan pihak pemohon, dipanggil isteri sedia ada, contoh dia ada isteri yang pertama, isteri yang kedua, isteri ketiga kan, makanya dia nak nikah yang keempat, mahkamah akan panggil ketiga-tiga isteri Pak Wan. Ataupun katalah dia ada isteri yang pertama, dia nak tambah kedua, mahkamah akan panggil isteri yang pertama tu, maka mahkamah akan panggil isteri yang pertama untuk dia mendengar permohonan suami tu, yang suami dia nak berpoligami, nak tambah lagi seorang. Soal dia setuju tak setuju, mahkamah akan bicaralah. Tapi manfaat untuk isteri yang pertama, itu pasal orang perempuan, kalau mahkamah panggil dia hadir ke mahkamah untuk dengar permohonan suami tu, dia kena datanglah. Jangan dia tidak hadir, sebab di situ mahkamah akan keluarkan perintah. Baik, contohnya Pak, katalah mahkamah membenarkan untuk dia boleh poligami, dia layak untuk berpoligami Pak Wan, makanya mahkamah akan terangkan, ya, untuk isteri yang pertama, okey, berapa nafkah untuk diri dia, berapa nafkah untuk anak-anaknya, ya. Dan sebelum mahkamah nak benarkan suami tu boleh berpoligami Pak Wan, mahkamah juga akan minta atau arahkan suami ni kena buat declaration. Apa tu declare? Declaration peristiharan. Pengisytiharan. Mahkamah minta suami isytiharkan harta sepencarian bersama dengan isteri yang pertama tu. Kerana kemungkinan isteri yang pertama tu hidup lama dengan suami dia. Ada yang dah tinggal 10 tahun, 20 tahun, ada yang 30 tahun, masya-Allah. Maka mahkamah akan arahkan minta suami buat pengisytiharan harta sepencarian untuk manfaat isteri yang pertama tu. Kalau tak, rugilah isteri Pak Wan. Tiba-tiba suami nikah isteri yang kedua kan, katalah contohnya berlaku cerai atau cerai mati Pak Wan kan, isteri yang pertama tu ada hak dia. Ya, sebelum nak dibahagikan contoh harta pusaka kan, dia boleh tuntut dulu hak atas pencarian daripada harta pusaka si mati suami itu, sebab dia hidup lebih lama dengan suami daripada isteri yang kedua tadi tu. Itu makna orang perempuan kena tahu manfaat kebaikan dia bila dia hadir ke mahkamah mendengar permohonan suami itu. Bahkan Pak Wan, bukan hanya mahkamah minta suami declare atas pencarian, ya, dia kena bayar nafkah untuk isteri yang ada, nafkah anak-anak ni, bahkan mahkamah juga akan keluarkan perintah tempat kediaman tinggal. Untuk isteri yang pertama, di mana kediaman tinggal dia. Untuk bakal isteri, di mana kediaman tinggalnya. Ini manfaat kebaikan isteri pertama lah. Dengan syarat isteri mesti hadir ke mahkamah. Kalau dia tidak hadir ke mahkamah, maka mahkamah akan beranggapan dia tak berminat. Kemungkinan mahkamah akan teruskan perbicaraan tanpa kehadiran pihak isteri. Lalu mahkamah akan keluarkan perintah. Okey. Jadi Ustaz Hafiz dah cerita dekat anda manfaat yang dapat untuk isteri yang pertama ni. Tadi kita dah bercerita pasal poligami ni, kita kembali dengan hujung tajuk tadi, kelemahan tadi. Okey, kita punya soalan Facebook daripada Salahuddin Nazri. Dia tanyakan, adakah terdapat kelemahan pada para rasul, Ustaz? Alhamdulillah Pak Wan, kepada yang bertanya daripada Cik Salahuddin Nazri, ya. Apakah terdapat atau ada kelemahan pada para rasul? Pak Wan, kita mesti tahu para rasul ni dia manusia ke malaikat? Rasul kan, para rasul, nabi yang Allah utuskan dekat muka bumi ni, dia ni daripada golongan malaikat ke atau manusia? Dia adalah golongan daripada manusia macam kita Pak Wan, ya. Dan satu perkara yang kita mesti ingat, iaitu rasul ni dia maksum. Dia maksum, ya. Baik, contohnya Pak Wan, kalau orang tanya kita apa sifat-sifat rasul, sifat nabi lah. Pertama, nabi bersifat siddiq, ya. Dia amanah, dia tabligh, dia menyampaikan, dia fatana, dia bijaksana, dia cerdik dan bijaksana, dan dia amanah, dia jujur. Nabi ni, rasul, dia maksum. Allah Ta'ala pelihara dia. Allah Ta'ala pelihara dia daripada dia melakukan perbuatan dosa. Tapi Pak Wan, sebagai nabi atau rasul, oleh kerana dia daripada jenis manusia, kita manusia ada kelemahan, ya. Makanya para rasul dan juga para nabi juga ada kelemahan sebagai manusia biasa. Tapi kita tak boleh kata nabi atau rasul tu buat dosa. Baik, contoh Pak Wan, macam Nabi Adam kan, saya banyak juga dengar orang kata Nabi Adam dia buat dosa. Maha suci Allah, Nabi Adam ni tuan-tuan, dia nabi rasul, dia maksum.
Nabi Allah Ta'ala piara dia daripada dia buat dosa. Cuma Nabi ni dia sebagai manusia biasa dia tersilap. Bila Allah kata wala taqrabu hazi syajarah, jangan kamu hampir ini pokok. Maknanya dalam syurga tu tuan-tuan, banyak pokok-pokok yang Nabi Adam boleh mendekati. Tapi kata Tuhan, yang satu pokok ni jangan mendekati. Satu pokok ni saja. Makanya oleh kerana Rasul Nabi tu dia bersifat manusia macam kita Pak Wan, dia ada kelemahan, dia ada kelupaan kan, maka manusia buat kesilapan, Rasul buat kesilapan, kelemahan. Ya, kelemahan-kelemahan tu yang orang kata secara naluri semula jadi ada pada diri manusia. Cuma saya tekan balik, Nabi dia maksum. Rasul dia maksum, Allah Ta'ala piara dia. Dia tak buat dosa. Dosa dia tak buat. Jadi tak boleh kita kata, contoh orang kata Nabi Adam buat dosa. Nabi Adam dia bukan berdosa. Dia tersilap. Dia termakan buah yang dilarang atas kelemahan ataupun kelupaan yang ada pada diri manusia Pak Wan. Wallahualam. Wallahualam. Okey, baiklah. Untuk anda, kita pun dah memberi jawapan yang ditanya oleh penonton kita tadi. Okey, daripada kita punya tazkirah pagi tadi, saya nak minta Ustaz berikan kita kesimpulan lah daripada tajuk kita daripada pagi tadi, tazkirah kita, kelemahan yang ada pada manusia ni Ustaz. Kesimpulan kita sekali. Alhamdulillah Pak Wan, kepada semua pendengar, penonton ya pada pagi Jumaat yang barakah ni, yang berada di luar yang saya kira menonton pada pagi ni, insya-Allah. Daripada apa yang telah saya terangkan, ya, uraikan tentang kelemahan-kelemahan manusia ni Pak Wan, ya. Walaupun Allah mengiktiraf kita ni makhluk yang terbaik Pak Wan, asyraful makhlukat, tetapi kita banyak kelemahan, ya. Saya yakin dan pasti saya juga ada kelemahan, ya. Pak Wan juga ada kelemahan, dan semua pendengar-pendengar penonton pada pagi ni, kita sebagai manusia biasa ada kelemahan. Tapi kita sebagai manusia biasa, Allah beri kita akal. Akal maknanya kita ni Pak Wan, kita tak macam binatang. Ya, kita tak macam kambing, kita tak macam lembu. Mereka ni iaitu haiwan, dia ada otak tapi tidak ada akal. Kita manusia Pak Wan ada otak dan ada akal. Macam contoh kambing Pak Wan, walaupun kambing contoh dia ni tak ada otak, dia tak ada akal, tapi dia ada otak. Tapi otak kambing orang boleh makan. Tapi kita manusia yang dipanggil haiwan nautik, manusia ni, al-insan ni, dia ni Pak Wan, dia ada otak, dia ada akal. Tapi orang tak makan otak manusia. Kita tak pernah dengar orang makan otak manusia. Tapi manusia Allah anugerahkan ada akal. Akal kita inilah yang boleh kita buat pilihan untuk kita membezakan, ya, perkara mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana kita boleh buat, yang mana kita tak boleh buat, ya, yang mana kita boleh ambil, mana kita tak boleh ambil, yang mana kita boleh makan, mana kita tak boleh makan. Pasal kita ada otak dan kita boleh buat pilihan untuk berubah jadi orang yang baik atau orang yang tak baik, macam jadi orang yang abrar kan, orang yang pujar, orang yang muakhalitin. Baik, siapa yang pilih Pak Wan? Yang pilih kita. Kita yang pilih untuk jadi orang yang abrar. Kita yang pilih untuk jadi orang yang muakhalitin, dan kita juga yang pilih untuk jadi orang yang fujar. Lalu orang kata, Ustaz, saya ni apa nak jadi Ustaz, apa nak buat, dah Allah jadikan saya orang yang apa, orang yang suka mencuri. Mencurilah saya. Tak. Allah beri kita pilihan. Kerana kita ada akal. Kita manusia ada akal. Allah beri kita akal untuk kita buat pilihan. Untuk jadi orang baik ataupun jadi orang yang jahat. Untuk beriman atau tidak beriman. Untuk berubah ataupun kita tak nak berubah Pak Wan. Ya? Okey. Wallahualam Pak Wan. Okey Ustaz, kita ada soalan terakhir. Kita dah habis pun ada soalan lagi Ustaz. Soalannya, adakah sebarang amalan yang digalakkan bagi mereka yang mempunyai kelemahan? Pak Wan, ya, kalau kita nak jawab soalan ni, adakah sebarang apa-apa amalan kan? Sebab tu saya ingat, ya, ayat yang Allah sebut wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah jadikan manusia dia bersifat dia dha'ifa. Apa tu dha'ifa? Lemah. Kita manusia ni lemah. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah Pak Wan, manusia yang lemah ini dia kata, satu lemah pada segi rohani, yang kedua lemah pada segi fizikal jasmani. Kan? Okey, contoh ni lemah pada segi rohani. Contoh lemah iman, ya, lemah keyakinan. Kadang-kadang nak semayang lemah kan, nak baca Quran lemah, nak bangun tahajud lemah Pak Wan. Terkejut kuat. Tapi nak bangun tahajud memang payah. Kelemahan kita, iman kita lemah kan. Jadi orang yang iman lemah, dari segi rohani iman dia lemah, maka iman tu perlu diperbaiki. Caranya dia perlu bermujahadah. Dia kena usaha untuk baiki iman dia. Dia kena banyak cakap kebesaran Allah, ingat Allah Ta'ala. Contohlah. Itu maknanya kalau dia nak cuba nak memperbaiki kelemahan yang ada pada segi rohaninya.
Contoh ingatan dia lemah, dia susah nak baca Quran kan, hafal. Kita kan lemah Pak Wan kan, apa dapat ujung pangkal lesap, dapat pangkal tengah lesap, ada masa lesap semua sekali belaka. Ya, makanya kalau otak kita lemah, kita nak mudah menghafal, maka adalah perkara-perkara, contohnya ulama ajar kita banyakkan berdoa kan. Kita maknanya kita makan benda-benda yang menyebabkan kita ni kuat ingatan, masya-Allah kan. Anak kita nak belajar payah, kita doa untuk dia, ya. Jadi banyaklah kaedah-kaedah ulama ajar. Antara ni kita banyak doa, minta Allah kuatkan ingatan kita, ya, daripada segi rohani lah. Tapi kalau daripada segi jasmani, fizikal, contohnya badan kita lemah kan, mana lemah. Orang yang tak ada kekuatan nak bangun, dia nak bangun tak mampu. Jadi apa nak buat Pak Wan? Dia kena makan obat, makan suplemen kan. Kita pun di ketika ini kita takut kita punya antibody lemah kan. Orang suruh kita makan vitamin C, makan suplemen untuk kita nak kuatkan badan kita, antibody kita. Jadi pada saya, satu kelemahan di sudut rohani, kedua di sudut jasmani. Baik, kalau kelemahan pada segi rohani tu, contohnya suami kita ni degil orangnya. Ya, anak kita degil kan. Maka adalah yang ulama ajar kita banyak baca surah Al-Nafsyurah, ya. Kita banyak baca ayat yang lembutkan hati, kita doa. Dan ada juga yang kata bangun pagi pergi tiup ubun anak-anak kita tu kan. Ya, baca ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ya. Ayat tu orang kata, ayat tu ayat pengasih. Dia bukan ayat pengasih Pak Wan. Ayat tu Allah kata, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Wahai Muhammad, cakaplah kepada umat kamu, kalaulah kamu nak Allah kasihkan kamu, ikut aku, ikut Rasulullah. Maka ada yang kata, ni contohlah, ada yang katalah, dia kata pagi-pagi bangun atau tengah malam suami tengah tidur atau anak tidur Pak Wan, kalau anak kita degil, tak dengar cakap, suami kita degil, dia kata tiup ubun perlahan, sambil baca qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bila sebut fattabi'uni, tiup perlahan, ya. Tu bomo. Kan terkejut pula suami, apa tiup malam-malam ni kan. Itu amalan lah, orang ada orang alim ajar, tapi dia bukan hujah, ya. Itu amalan yang diajar lah. Mungkin mujarab, mungkin juga tidak mujarab. Siapa nak tahu mujarab, boleh latih malam ni lah. Tapi saya kadang kalau nak tiup, kalau isteri nak tiup suami tu, syarat suami dah tidur. Jangan suami tak tidur pergi tiup. Ini bomo mana pula malam-malam ni, masya-Allah kan. Masya-Allah, kalau nak bincang amalan banyaklah tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan kita amalkan insya-Allah. Wallahualam. Insya-Allah. Okey. Sebelum kita habiskan tazkirah kita pagi ni, saya nak minta ustaz untuk berikan kita sedikit doa lah untuk memberi kesejahteraan kita untuk rakyat kita lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhan kami, Kaulah Tuhan yang Maha Pengasih, Pemurah, Penyayang, Pengampun, ya Allah. Pada pagi Jumaat, hari yang penuh dengan barakah ini, kami menandatangan berdoa kepada-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan Kau pandanglah kami dengan penuh rahmat-Mu. Pandanglah kami dengan penuh rasa kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang berbahagia dalam dunia yang sementara ini, ya Allah. Terlebih-lebih lagi bahagia di alam akhirat yang kekal abadi. Ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang sentiasa taat pada perintah-Mu, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang abrar, orang-orang yang beristiqamah untuk mengamalkan segala perintah-perintah-Mu, ya Allah. Ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang telah Kau berikan kepada kami, ya Allah. Jangan Kau jadikan kami orang-orang yang kufur pada nikmat-Mu, ya Allah. Ya Tuhan kami, perbaikilah iman kami, perbaikilah amalan kami, ya Allah. Perbaikilah akhlak kami, ya Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan untuk kami sentiasa memperbaiki diri kami, ya Allah, ke arah lebih baik lagi, ya Allah. Ya Tuhan kami, berikan kami kekuatan untuk kami perbaiki akhlak kami, ya Allah. Hiaskan akhlak kami dengan sifat-sifat yang mahmudah, dan jangan jadikan kami orang-orang yang bersifat mazmumah, ya Allah. Ya Tuhan kami, ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan ibu dan ayah kami yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Untuk ibu dan ayah kami yang masih hidup, kasihkan mereka, ya Allah, seperti mana mereka telah kasihkan kami semasa kami kecil-kecil lagi, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam
dalam kebaikan. Untuk ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, tempatkan roh mereka bersama orang-orang yang beriman, bersama para syuhada, siddiqin dan solehin. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Selamatkan mereka daripada azab kubur, fitnah kubur dan kegelapan kubur ya Allah. Ya Tuhan kami, permintaan yang sama juga kami khususkan. Moga-moga Kau ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak kami anak yang taat, soleh, beriman, bertakwa. Ampunkan adik-beradik kami, saudara mara kami, jiran-jiran kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami ya Allah. Ampunkan seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ampunkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Berikan kerahmatan pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Tuhan kami, turunkan rahmat berkat di negeri kami, di negara kami ya Allah. Ya Tuhan kami, jauhkanlah negeri kami, negara kami daripada segala musibah yang melanda di tempat kami ini ya Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan iman di ketika kami ditimpa musibah ketika ini ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah, agar kami sentiasa mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Kami bertawajuh kepadamu ya Allah. Ya Tuhan kami, ampunkan di atas segala perbuatan dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Ya Tuhan kami, peliharalah kami ya Allah. Selamatkan hidup kami dunia dan akhirat ya Allah. Ya Tuhan kami, amankan negeri kami ya Allah. Turunkan barakah rahmat di negeri kami ya Allah. Elakkan perpecahan di antara kami ya Allah. Satukan hati semua umat Islam di negara kami ya Allah. Ya Tuhan kami tidak pandai berdoa ya Allah. Apa yang baik itulah yang kami pohon, dan apa yang tidak baik itulah yang kami minta jauhkan daripada-Mu ya Allah. Dan apa yang Nabi kami pernah mendoakan untuk kami umat di akhir zaman, bagi segala kebaikan untuk kami ya Allah, itulah yang kami minta daripada-Mu. Dan apa yang Nabi kami mendoakan kami agar kami dijauhkan daripada segala keburukan dan kemudaratan, itulah yang kami minta jauhkan daripada-Mu ya Allah. Kabulkan doa kami, permintaan kami, hajat kami pada pagi ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk sekali lagi saya nak bagi tahu kat anda, kita ada promosi untuk anda. Okey, selepas PKP ni anda boleh datang ke Mini Malaysia untuk bersama-sama dengan kami. Kita ada buat promosi untuk swimming pool yang mana dewasa berharga RM8 dan kanak-kanak berharga RM5. Okey, yang mana untuk anda yang suka aktiviti-aktiviti lasak, bolehlah datang ke Malaysia, yang mana kita ada ATV, kayak memanah, dan yang terbaru adalah wall climbing. Alright, untuk keempat-empat aktiviti ni anda boleh berhubung di nombor telefon 013-313-8686 untuk maklumat lanjut, dan kami akan memberitahu maklumat tentang ATV, kayak memanah dan wall climbing. Dekat Malaysia ni juga kita ada fasiliti seperti kita ada pentas teja, bilik kaca dan domestay. Alright. Untuk anda di pentas teja, kita ada persembahan kebudayaan oleh artis Tari Malaysia pada hujung minggu dan juga setiap hari cuti sekolah dan hujung minggu, yang mana ada 3 kali persembahan, pukul 11, 2.30 dan pukul 4 petang. Jadi untuk anda bolehlah melayari Facebook kami Mini Malaysia and ASEAN Cultural Park, dan juga sosial media kami seperti biasa Mini Malaysia ASEAN. Jadi jangan lupa, anda yang tak ada ke mana-mana tu bolehlah duduk dekat rumah, jangan keluar untuk kita menghindar daripada COVID-19. Jangan lupa amalkan cuci tangan, pakai face mask ataupun face shield seperti saya ni, dan kita elakkan di tempat yang sesak, dan jangan bersentuhan, dan juga jangan sembang dekat. Jadi anda jangan lupa untuk besok kita ada segmen Jom Sihat MMCP bersama dengan Zain Putra pukul 9 pagi. Jadi kita jumpa di minggu hadapan di Tazkirah yang lain juga bersama dengan Pak Wan, Tazkirah MMCP. Assalamualaikum. Mari adik, mari abang, kecil besar tua muda, mari sama kasih sayang, moga hidupkan bahagia. Walau jauh, walau dekat, sama-sama muafakat. Datang hanya sementara, entah esok lusa.